Okey, kita mulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat lagi bersama-sama untuk menyambung kembali pembelajaran kita, perkongsian kita tentang kitab hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita dah sampai ke masih lagi dalam bab berimam dan imam dan hukum jemaah. Hadis yang lepas kita pelajari atau kita ambil hadis yang berkaitan dengan siapa ingat? Hadis yang berkaitan dengan apa minggu lepas? Tentang siapa yang lebih layak untuk menjadi imam, dan siapa yang lebih layak untuk menjadi imam, dan bagaimana saranan Nabi Muhammad SAW sekiranya kita berimam, bagaimana saf tu. Saf kena rapat, saf kena lurus, dan kena dekat. Saf yang kedua dan ketiga kena dekat dengan saf yang pertama. Okey. Kita sebagai murajaah lah, kita share dulu screen tentang hadiah kita ni. Share screen dulu, mana dia? Okey, share screen. Okey, harap dapat tengok dia tu. Screen yang kita share tentang hadiah tersebut. Hadiah yang bernombor hari ini kita akan ambil hadiah yang bernombor kita dah habis hadis Ibn Majah, kita ambil hadis Anas radhiyallahu taala anhu hari ini yang bernombor 404 dalam kitab versi English akak punya, ialah hadis yang bernombor Anas. Okey, ni dia. Hadis yang bernombor 439 dalam versi bahasa Englishnya. Okey, jadi hadisnya kita mulakan sekarang insya-Allah. Tidak ada apa-apa masalah, kita mulakan terus. Hadis yang bernombor 404 daripada an Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi berkata ataupun Nabi bersabda, Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Russu, rapat-rapatkanlah sufufakum, saf-saf kamu, wa qaribu, dan dekatkanlah, bainaha, antara saf kamu, wa hadhu bil a'naq, dan samakanlah, ratakanlah, bil a'naq, melalui tengkuk, maknanya melihat kepada tengkuk. Ini sabda Nabi Muhammad SAW menyuruh kita merapatkan rusu sufufakum ni, merapatkan saf. Bagaimana kita nak merapatkan saf ni? Hadis lain menyatakan bagaimana cara merapatkan saf. Sahabat bertanya, Nabi dia menyarankan kepada sahabat, tidakkah lebih elok jika kamu samakan atau perapatkan saf kamu menyusun saf kamu seperti mana malaikat menyusun saf mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah malaikat menyusun saf mereka, wahai Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merapat-rapatkannya, menyamakannya, dan mereka memenuhkan kamalu ni memenuhkan ataupun menyempurnakan al-awwala fal-awwal, yang pertama kemudian yang seterusnya yang pertama. Maknanya paling dekat kemudian yang paling dekat kemudian yang paling dekat. Yang selepas daripada yang pertama itulah, maknanya saf pertama kena penuhkan dahulu baru buka saf yang kedua. Begitu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu makna al-awwal fal-awwal. Penuhkan yang pertama, jangan saf yang pertama tu belum penuh lagi, buka saf yang kedua. Ramai orang buat macam ni. Kadang-kadang kita tengok, ramai, kadang-kadang berlaku di masjid, kalau yang lelaki pergi ke masjid tu, dia kadang-kadang tu nak kejar rupa
apa tu kan, dia buka saf yang ketiga, sedangkan saf yang kedua tu masih lagi ada. Sebab saf ketiga tu dekat lagi. Dia rasa kalau dia masuk penuhkan saf yang kedua, dia tak sempat nak rukuk. Jadi sebenarnya begitu, tak bolehlah macam tu sebenarnya, kerana Nabi Muhammad SAW suruh kita memenuhkan ataupun menyempurnakan saf yang ada sekarang, kemudian bila dah penuh baru buka saf yang baru. Okey. Qaribu ni seperti yang kita nyatakan juga dah minggu lepas, iaitu kita mendekatkan saf yang pertama dengan yang saf yang kedua dengan yang pertama. Yang pertama dengan imam. Yang ketiga kena rapatkan dengan yang kedua. Wahadu bil a'naq. Jadi di sini neraca yang Nabi Muhammad SAW suruh kita guna untuk kita menyamakan antara orang sebelah kiri dan sebelah kanan kita menggunakan tengkuk. Jarang kita dengar kan menggunakan tengkuk. Jarang kita dengar menggunakan tengkuk. Yang kita biasa lihat manusia ukur guna tumit. Betul juga, tak ada masalah juga, kerana tumit itu manusia ni sama. Tumit dia tu tak ada yang tumit orang ni panjang pada tumit orang lain. Tak ada. Jadi nak guna tumit pun boleh. Tapi Nabi sarankan guna tengkuk. Cuma yang salahnya ialah menggunakan hujung ibu jari tu. Itu salah kerana ada orang dia punya tu panjang. Kaki dia panjang, ada kaki pendek kan. Jadi yang ukur, kalau tak boleh mengukur menggunakan tengkuk, dia boleh ukur menggunakan buku tumit. Tak ada masalah. Kerana yang di sini bukanlah arahan supaya wajib menggunakan tengkuk, tidak, tetapi Nabi menyarankan, memberi saranan di sini. Okey. Dan hikmah kenapa dalam hadis ini Nabi suruh kita merapatkan saf, ada hikmah dia. Antara hikmah yang paling jelas kita nampak ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat agama Islam ni, dia nak suruh manusia ataupun umat Islam bersatu padu. Seperti mana satunya, selarinya, teguhnya saf itu, begitulah umat Islam patut bersatu. Okey, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kita supaya membetulkan saf, merapatkan saf ketika sembahyang. Dalam jemaah kita kena rapatkan saf. Kerana jika kita berbeza saf, satu orang, kita di hadapan orang yang sebelah kiri ataupun kanan kita, apa mereka rasa dalam hati mereka? Mereka akan rasa, dia ni sombong dan menyombong dengan aku kan. Tak nak selari dengan aku, ke depan sikit pada aku. Dia rasa dia mungkin lebih hebat daripada aku kot. Mungkin lebih tinggi, lebih mulia daripada aku kot. Kan? Ataupun orang tu ke belakang, tak nak ikut kita dah sebaris dengan orang lain, tiba-tiba datang orang je belakang sikit, tak nak ikut kita. Kita akan rasa lain. Kita akan rasa ni tak nak ikut aku, ada sesuatu dalam hati ni. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang engineer kita, dia yang cipta kita sebagai manusia, dia lebih tahu apa yang berlaku dalam hati kita. Kerana itulah dia suruh kita ini menyamakan saf kita supaya hati kita tidak akan berpecah, berbeza-beza. Apabila kita tengok orang tu datang dan dia berusaha untuk menyamakan saf kaki dia dengan kaki kita, apa kita akan rasa? Kita akan rasa, Masya Allah, dia ni nak baik dengan aku, dia nak ikut aku. Kan? Jadi hati kita dengan hati dia akan tidak ada perbezaan. Dalam sembahyang itu semua kita mungkin tak terasa, tapi sebenarnya ada wujud perasaan begitu. Kita akan rasa, orang ni tak nak ikut aku ni, orang ni ada sesuatu dia dengan aku ni, sampaikan dia tak nak sama soft dengan aku, contohnya kan. Gitulah. Jadi ada hikmah, itu hikmahnya, iaitu supaya hati-hati kaum mukminin tidak berbeza. Itu hikmah yang ada dalam menyamakan soft. Jadi di sini kita tengok ada suruhan. Jadi apakah maksud daripada suruhan ni? Biasanya jika Nabi suruh, apa makna suruhan tersebut? Kan jika kita belajar usul fiqh, apa makna suruhan? Sudah memberi makna apa? Siapa yang tahu dia tulis dengan cek tu kan. Suruhan memberi makna wajib lah. Jadi di sini adakah suruhan ini sama ada wajib atau sunat kan? Adakah suruhan menyamakan saf ini wajib ataupun sunat? Mana satu? Jumhur ulama mengatakan ia adalah sunat. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan ia wajib. Kenapa? Kerana dia merangkumi, ulama yang kata wajib ni, dia merangkumi banyak hadis. Lepas tu dia bukan bergantung pada hadis ini sahaja. Dia tengok kepada contohnya hadis yang Nabi Muhammad SAW
Hadis lain sebut banyak sebenarnya hadis yang untuk menyamakan soft ni, suruh untuk menyamakan soft. Antara hadis yang disebut oleh ulama juga yang mengatakan ia wajib adalah apabila Nabi menyuruh, dalam hadis lain Nabi sebut sekiranya kamu tidak menyamakan soft akan masuk syaitan di antara kamu seperti masuknya anak kambing di celah-celah itulah celah-celah gap antara dua orang yang sembahyang dalam satu soft tetapi tidak merapatkan soft mereka, tidak menyamakan soft mereka. Dan ulama kata jika Nabi kata ia akan membuka ruang untuk syaitan masuk antara dua makmum, kan, kita sengaja untuk membuka ruang tersebut kepada syaitan tidak dibenarkan dalam Islam, kerana kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mencegah syaitan. Jangan kamu jadikan dia kawan, jangan kamu jadikan dia teman dan sebagainya. Dia sebenarnya dia tu adalah musuh kamu yang nyata, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kan ini semua orang yang tahu. Jadi kita sengaja membuka ruang untuk dia, untuk syaitan masuk. Sedangkan Nabi kata kalau kita buka gap antara dua makmum ni, syaitan akan masuk. Tiba-tiba kita sengaja buka gap tu dan kita mengetahui hadis Nabi kata syaitan masuk, maknanya tak betul lah. Dan kita telah mencanggahi apa yang Nabi larang. Nabi larang kita daripada membuka ruang kepada syaitan. Kemudian kita buka ruang kepada syaitan dengan cara tidak merapatkan soft. Jadi kerana itulah memandang kepada hadis ini, antara banyak-banyak hadis yang lain, memandang kepada hadis ini kerana ada larangan kita membuka ruang kepada syaitan, kemudian dengan membuka gap antara dua makmum itu memberi ruang kepada syaitan, maka kita tidak boleh untuk membuka ruang tersebut. Jadi kita faham daripada suruhan supaya mendapatkan soft ni adalah suruhan supaya syaitan tidak masuk antara dua makmum. Tidak boleh meniup sesuatu ke dalam hati antara dua makmum tersebut. Itu maksud syaitan masuk tu. Okey. Jadi disebabkan makna daripada hadis yang lain tersebut ditafsirkan oleh ulama, rusu ni suruhan supaya merapatkan saf adalah wajib. Dan satu lagi hadis yang Nabi yang mendorong ulama mengatakan ia wajib juga adalah apabila Nabi Muhammad SAW menyebut satu hadis yang lain, Nabi kata siapa yang memotong ataupun memisahkan antara dua saf, kan, memisahkan antara dua orang dalam satu saf ni, jika kita sengaja kita pisahkan antara antara diri kita dengan orang lain ini sebelah kita, qata'ahullah, Nabi kata Allah akan memisahkan dia. Memisahkan pada apa tu? Allah alam. Memisahkan daripada rahmat, memisahkan pada apa? Allah alam. Maknanya kadang-kadang dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidak menyebut sesuatu supaya kita takut, supaya kita untuk membesarkan perkara tersebut, untuk menjadikan sesuatu perkara itu lebih ditakuti oleh kita. Jika dia kata Allah akan potong, jadi dia tak sebut Allah akan potong daripada apa? Mungkin daripada rahmat. Dan siapa yang nak dipotong daripada rahmat, kan? Jadi kerana itulah, kerana ada panggil threatening, kan, bahasa Melayunya, ada ancaman yang Nabi Nabi sebut sekiranya kita tidak melaksanakan perapatan saf, ada ancaman. Jadi kerana wujudnya ancaman tersebut, ulama kata, separuh ulama kata ia wajib, kan, dan ulama jumhurnya mengatakan ia sunat, wa qaribu bainaha, dan hendaklah kamu mendekatkan antara saf 1 dengan saf 2 tu kena dekat, saf 2 dengan saf 3 kena dekat. Dan qaribu bainaha ni ulama kata ia tidak wajib, ia sunat. Kenapa? Kerana sahabat melakukan kadang-kadang sahabat melakukan jarak yang jauh antara saf 1 dan saf 2, antara imam dengan makmum, tetapi Nabi tidak melarangnya. Nabi memang ada suruh kat sini, Nabi suruh kan dekatkan. Dan hadis yang sebelum ni pun kalau kita masih ingat lagi, Nabi ada suruh juga, jangan kamu jauh daripada imam. Kan. Tetapi apabila ada berlaku perkara yang sebaliknya, Nabi tidak melarang. Maknanya kita faham jika tidak dilarang sesuatu keadaan sedangkan ada hajat, ada keperluan untuk melarang, tetapi Nabi tidak melarang. Kita faham Nabi membenarkannya. Jika ada suruhan kemudian dibenarkan untuk tidak diikuti suruhan itu, kita faham suruhan itu adalah sunat. Itulah itu yang dinamakan usul fiqh. Kita belajar dalam usul fiqh. Okey. Sekarang ni jadi kita tahu beza antara nak merapatkan antara saf kiri dan kanan tu, ada ulama kata wajib tu. Okey. Dan yang
antara saf 1 dan saf 2 dan saf ketiga tu, itu semua adalah sunat untuk dirapatkan. Jika tidak ada hajat untuk dijauhkan, tidak perlulah dijauhkan. Kadang-kadang kita tengok orang ni sengaja, dia tengok dah ada kan, lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni lah, kononnya corona kan, dah ada dah sebenarnya dijauhkan antara saf dengan saf tu, dia dah tanda dah dijauhkan tu. Tapi ada juga yang lebih lagi, nak hebat lagi, dah senggang satu pun dia senggang dua. Ada hajat ke untuk senggang dua tu? Tidak ada hajat. Jika tidak ada hajat, disunatkan kita rapat kan. Dan kalau kita sengaja tinggalkan yang sunat tu, makruh lah. Makruh kita jauhkan kerana hadis Nabi menyarankan supaya kita rapatkan. Kecuali jika ada hajat, jika ada keperluan dan darurat, boleh. Tidak ada masalah. Dan kita menjauhkan, kita menjarakkan sekarang ni pun, ada keperluan. Kerana ada keperluan. Kerana ada darurat. Kerana ada darurat. Jadi, keadaan, kedaruratan, keperluan dan hajat itu akan menukar hukum asal kan. Ini tidak pelik, semua orang tahu. Macam makan khinzir lah, makan khinzir, dia hukum asalnya adalah, ataupun bangkai kan, makan bangkai hukum asalnya adalah haram. Tetapi jika ada darurat melibatkan nyawa, akan melibatkan kehilangan ataupun kehilangan harta benda dan sebagainya, nyawa yang penting sekali, nyawa lah. Jika terlibat dengan penyakit yang boleh mengancam nyawa macam keadaan kita sekarang ni, maka itu dipanggil sebagai darurat kerana melibatkan nyawa. Agama Islam ni dia diturunkan untuk menyelamatkan nyawa. Kita kena faham kat situ. Antara maqasid syariah agama Islam, Allah turun kenapa? Untuk menyelamatkan nyawa. Jadi jika sesuatu ibadah kita lakukan bercanggah dengan maksad syar'i ni untuk menyelamatkan nyawa, kita fahamlah, salah lah tu, salah faham. Kita telah salah faham. Jika kita melakukan ibadah yang kita anggap, kita rasa ia ibadah, kita rasa ia mentaati Nabi, sedangkan dalam masa yang sama ia sebenarnya merupakan ancaman kepada nyawa kita, kita harus ketahui yang kita sebenarnya telah tersilap faham. Kan? Jadi dalam keadaan ni, sebab tu ulama kata tidak ada masalah untuk kita menjarakkan kerana ia satu keperluan untuk menjaganya nyawa. Okey, tapi secara asalnya ada ulama kata wajib. Jika dalam keadaan normal kita sengaja tidak menjaga, kita sengaja buat gap antara kita dengan orang lain ataupun tidak sama menyamakan saf, maka itu termasuk dalam tidak mengikut arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harap ni telah jelas. Macam-macam sekarang ni, macam-macam golongan sekarang ni. Tentang masing-masing nak bercerita tentang menyamakan saf dan sebagainya. Sedangkan patutnya belajar dahulu. Fahami dulu usul fiqh, kaedah fiqhiyah dan sebagainya, baru kita boleh faham bila kita tengok hadis. Kan? Okey, jadi di sini apa lagi dalam hadis ni, rasanya lah ada kekeliruan kan. Kalau ada kekeliruan dan persoalan, boleh tulis dalam chat tu terus. Kalau tak nak menyampuk pun boleh. Tekan space tu dan bercakap lah. Okey, kalau tak ada, kita masuk pada hadis seterusnya. Hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha. Khairu sufufir rijali awwaluha. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda, sebaik-baik saf orang lelaki adalah yang pertama. Yang pertamanya. Maknanya yang pertama daripada mana ni? Yang pertama selepas, siapa boleh cakap? Yang pertama selepas apa? Selepas mimbar ke selepas imam? Ataupun selepas dinding ke kan? Ada masjid, dia ada banyak dinding. Jadi, ini satu kita nak jadikan kayu pengukur kita. Yang pertama selepas imam. Kalau ada dinding, kita pergi duduk di depan dinding tu, betul-betul kita anggap itu saf yang pertama. Daripada sudut ni, dinding ada kat sini, kita pergi duduk depan dinding tu, kononnya itu saf pertama. Tidak, bukan saf pertama lagi. Jika ada mimbar, kemudian imam dia solat, dia solat bukan di sama lain dengan mimbar, tetapi di belakang mimbar tu lagi. Jadi saf pertama kita bukan mimbar, tetapi di mana imam bersolat, di situ adalah di situ bermulanya saf pertama. Contoh macam Masjid Nabawi ni, kita tengok mimbar tu, ada mimbar kat situ yang selari dengan dinding makam Nabi tu kan.
ada yang selari mimbar kat situ. Adakah selepas mimbar tu kita saf pertama? Tidak. Kat depan sana lagi saf yang pertama. Depan sana lagi. Selepas daripada imam. Itulah saf yang terbaik kata Nabi Muhammad SAW. Saf yang terbaik bagi orang lelaki adalah yang pertama, iaitu saf yang betul-betul selepas imam. Dan kita tahu dah, kita belajar sebelum ni kenapa saf yang pertama tu dikira yang terbaik. Bukannya saja-saja, tetapi kerana hikmah yang ada pada orang yang berdiri, makin rapat dia dengan imam. Kan? Semakin rapat dia dengan imam, dia boleh dengar bacaan imam. Dia boleh tengok imam bagaimana. Kan? Dia boleh perhatikan pergerakan imam. Imam dah sentuh dahi ke tidak. Contohnya, kalau orang belakang sana, apabila sujud dia tu. Kan? Kerana kita tahu, bila imam, walaupun imam dah cakap Allahu Akbar, tetapi dahi dia masih lagi tidak menyentuh lantai. Tidak lagi kita mendapat sunat jika kita bergerak. Yang sunatnya, kita tengok imam tu, dahi dia dah menyentuh lantai ketika hendak sujud, barulah kita mulakan pergerakan kita untuk sujud. Itu yang sunatnya. Jadi kalau orang yang di saf kedua, saf ketiga, boleh dia nampak macam ni. Dia tak boleh nampak. Kan? Itulah hikmahnya. Apabila kita berada dekat dengan imam, kita tahu segala pergerakan imam, kita lebih dekat dengan dia. Jadi itulah, kerana itulah Nabi Muhammad SAW sebut saf yang pertama adalah saf yang terbaik antara saf-saf orang lelaki. Wa syarruha akhiruha, dan saf yang terburuk adalah yang terburuk, terjahat, kan, terburuk adalah saf yang terakhir. Sekali kita baca tu sepilih, bukankah sebenarnya kalau orang duduk dalam saf dan solat jemaah ni semuanya baik? Kan? Apa salah pula Nabi kata sejahat-jahat saf ataupun saf yang terburuk? Di sini dalam bahasa Arabnya, dia membawa maksud saf itu jahat dari segi apa? Ataupun buruk dari segi apa? Dari segi perbandingan antara saf yang ada di hadapan dia. Semuanya baik sebab tidak boleh bandingkan baik dan buruk, kan. Semua saf tadi adalah baik, tetapi jika dibandingkan saf yang terakhir dengan saf yang berada di hadapan dia, saf yang terakhir ni lebih buruk daripada yang ada di hadapan dia. Tapi banding orang yang tak solat langsung sana, kan, jauh beza lah, jauh sekali bezanya. Saf yang pertama lebih baik daripada saf kedua, saf kedua lebih buruk daripada yang pertama. Itu maksud lebih buruk tu. Dan seburuk-buruk saf adalah saf yang paling hujung. Kenapa? Kerana hikmah yang menjadikan saf yang pertama tadi baik tak ada dalam saf yang paling hujung. Dia lebih jauh daripada imam, dia tak nampak imam buat apa, kan, imam tersilap ke imam apa ke, tak boleh dia nak tegur, dia tak nampak, kan. Yang pertama saja nampak, yang boleh cakap subhanallah dan sebagainya. Kadang-kadang bila orang yang kat belakang sekali sana dengar ada makmum tegur subhanallah, dia tak tahu apa kesilapan imam, betul tak? Jadi segala benda-benda yang macam ni lah menyebabkan Nabi sebut yang saf yang terburuk adalah yang paling belakang, kerana mereka jauh daripada imam bagi orang lelaki. Tetapi Nabi sebut tentang perempuan pula. Nabi kata saf yang terbaik bagi lelaki adalah yang pertama, dan saf yang terburuk bagi mereka adalah yang terhujung, yang paling hujung. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, dan sebaik-baik saf orang perempuan adalah yang paling belakang. Ini terbalik pula. Kalau perempuan, saf yang terbaik bagi mereka adalah yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang terburuk bagi orang perempuan adalah saf yang pertama. Cuba tengok, kenapa jadi terbalik ni? Sedangkan yang pertama itu lagi dekat dengan imam, dan yang hujung sana lagi jauh daripada imam. Kan, macam mana boleh jadi terbalik pula hukum dia? Yang paling dekat dengan imam bagi orang perempuan adalah yang terburuk-buruk, yang paling buruk saf. Kan, saf yang paling jahat jika dibandingkan dengan saf yang paling jauh daripada imam antara geng-geng perempuan lah. Tahu tak siapa yang tahu kenapa? Boleh tak ada orang tak yang tahu kenapa boleh jadi macam ni? Ada hikmah juga ni, bukan saya saja. Ada hikmah. Ini semua adalah berkait rapat dengan konsep agama Islam. Konsep agama Islam. Siapa yang faham tentang konsep agama Islam ni boleh, ataupun asas agama Islam ni, dia boleh jawab kenapa yang bercakap sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling hujung, dan seburuk-buruk saf perempuan adalah yang paling awal. Okey, ada orang nak participate. Tengok mana chat dia. Okey, tak ada participation. Jadi jawapannya ialah mudah saja. Kerana agama Islam ini
dia mengajar umatnya agar seboleh-bolehnya menjauhkan, memisahkan antara lelaki dan perempuan walaupun di tempat ibadat. Walaupun di tempat ibadat, kita kena faham tu. Ini satu benda yang sangat penting dalam agama Islam. Agama Islam cukup menitik beratkan, Nabi Muhammad SAW cukup menitik beratkan tentang pergaulan antara lelaki dan perempuan, sehingga kan di tempat ibadah dalam masjid sekalipun, tempat ni Allah suruh pergi dua-dua, lelaki dan perempuan kan. Tapi Allah galakkan lelaki pergi, tapi Allah tidak menggalakkan perempuan pergi, kecuali pada jenis-jenis sembahyang tertentu seperti sembahyang hari raya dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW menyarankan supaya kedua-dua jantina pergi. Tapi dalam keadaan biasa hanya lelaki yang pergi. Cuma pada waktu yang sama Allah tidak melarang untuk perempuan pergi ke masjid. Nabi pun sebut, Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba-hamba perempuan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mendatangi masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maknanya ada suruhan, ada juga secara tidak langsungnya kebenaran untuk mereka ataupun arahan untuk yang membenarkan mereka pergi ke masjid kan, secara tidak langsung. Tapi pada waktu yang sama Nabi juga menyebut hadis ini yang menyarankan supaya mereka dipisahkan antara lelaki dan perempuan. Yes, perempuan pergi ke masjid, tidak ada larangan untuk pergi ke masjid, lelaki pergi ke masjid dan ada galakan. Tetapi walaupun diberi kelonggaran untuk perempuan datang, kebenaran untuk perempuan datang, mereka tidak boleh bercampur, dan tidak boleh bercampur. Dan kerana hendak melaksanakan arahan untuk ataupun galakan atau saranan supaya mereka ni tidak bercampur, kerana ini adalah prinsip agama Islam, Nabi menyebut dalam hadis yang ada di hadapan kita sekarang ni. Nabi sebut apa? Sebaik-baik saf perempuan jika mereka pergi ke masjid dan solat bersama lelaki adalah yang paling hujung, dan seburuk-buruk adalah yang paling hadapan. Kerana mereka yang paling hadapan tu lebih dekat dengan lelaki, boleh ada wujud kemungkinan untuk berlaku fitnah. Dan yang tu ternampak, yang ni ternampak, yang tu. Kerana itulah dalam saf pun Nabi letakkan perempuan di belakang, lelaki di hadapan. Sebab lelaki tak boleh tengok perempuan lah kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui perempuan bagaimana cara dia menengok lelaki, lelaki macam mana tengok perempuan dan sebagainya. Jadi Allah, tapi dalam Quran Allah suruh dua-dua menundukkan pandangan lelaki dan perempuan. Dua-dua kena menundukkan pandangan, tapi pandangan mata lelaki ni lagi liar daripada mata perempuan lah. Dan itulah dia disuruh duduk di hadapan, ada sebab-sebab lain juga, tapi termasuk antara sebabnya kerana mata, dan perempuan di belakang. Itu pun yang paling hujung sekali lagi baik, sekiranya kamu boleh. Faham kan? Jadi kita faham konsep agama Islam ni mengajar kita supaya tidak bercampur walaupun di tempat ibadat. Jika di tempat ibadat sekalipun yang disuruh kita pergi kepadanya kan, jika di tempat ibadat pun kita disuruh untuk menjarakkan, memisahkan antara lelaki dan perempuan, cuba kita bayangkan di tempat-tempat lain yang tidak ada suruhan pun untuk kita pergi, yang pergi kepadanya bukan sunat pun kan, yang pergi kepadanya hanya harus saja. Tiba-tiba kita bercampur, kita ajak orang datang makan kenduri dan sebagainya, contohnya bercampur, tak pisahkan antara lelaki dan perempuan kan. Lelaki datang nak ambil air, perempuan ada datang sebelum dia, perempuan tu tonggeng sebab dia letak bekas air kat bawah kan, kat bawah sikit, nak kena atas kerusi kan, contohnya letak tong air tu, jadi nak ambil kena tonggeng, lelaki dia tunggu kat belakang. Cuba bayangkan, betul ke salah tu perbuatan kita tu? Jadi sebenarnya ini tidak betul. Kita ajak kenduri buat satu kemah saja untuk lelaki dan perempuan bercampur, tak boleh sebenarnya kan. Kita apa ni, nak terima, kita nak terima, itulah dia hakikatnya. Sebenarnya tak boleh. Kalau kita faham logik akal, kita tengok dekat masjid yang Allah suruh pergi tu pun Nabi larang. Nabi kata kalau yang perempuan tu paling jauh daripada lelaki, itu yang lebih baik kan. Itu tempat yang Nabi suruh pergi, Allah suruh pergi. Apatah lagi tempat-tempat yang lain. Jadi kita sepatutnya kena betulkanlah. Kita kena betulkan. Tak kena dengan konsep ajaran agama Islam. Dan benda tu penting. Sebab tu Nabi sebut, tidak ada sesuatu yang Nabi sebut melainkan ia penting kan.
Kalau datang di atas lisan Nabi, di atas lidah Nabi Muhammad SAW, kita faham benda tu penting. Kerana jika benda tu tak penting, Allah boleh saja bagi ilham kepada orang-orang lain untuk berbual di kedai kopi. Kan tidak perlu Allah bagi ilham kepada Rasulullah wahyu melalui Nabi. Nabi sebut ni, tidak boleh ni untuk kita bercampur lelaki dan perempuan. Jadi sedih sekali lah kita tengok perempuan lelaki sekarang pada zaman ni. Kalau kita biarkan anak-anak kita naik taksi kan, bersama perempuan dan lelaki dan sebagainya, duduk dalam satu ruang sekali dan sebagainya, kita rasa sedih. Sekurang-kurangnya kalau anak kita jagalah, kita bagi penjelasan pada dia, bagi ilmu pada dia, itu yang diperlukan oleh mereka. Dan kita buat semampu mungkin lah. Kita ada benda yang tak mampu, tapi kalau yang mampulah. Okey, ada soalan sini. Kalau macam ada tirai kan kat masjid tu, memang harus duduk barisan belakang juga ke? Macam mana ya? Memanglah, zaman dahulu pun mestilah ada tirai di masjid kan. Secara umumnya kita faham hadis Nabi bagi perempuan, soft di belakang lah yang paling bagus. Okay, itu kalau dia bercampur ada lelaki lah. Kadang-kadang dia dah ada tirai tapi lelaki boleh nampak juga. Kadang-kadang tu lalu dan sebagainya, perempuan boleh nampak juga kan. Melainkan jika mereka ni solat solat mereka tu sama geng perempuan saja. Kalau sama geng perempuan saja, hukum dia akan jadi sama macam lelaki, yang maknanya yang terkehadapan adalah yang paling baik, kerana dah tak ada lagi illah, dipanggil tak ada lagi sebab kenapa Nabi sebutkan yang perempuan soft yang paling hujung adalah yang paling baik. Tidak ada lagi hikmah, iaitu percampuran antara lelaki dan perempuan yang boleh menimbulkan fitnah. Jika geng perempuan saja solat, tidak ada lagi sebab tersebut. Jadi jika geng perempuan sahaja yang solat sesama mereka dan tempat tutup-tutup, tak ada masalah lah. Yang pertama akan menjadi yang paling dekat dengan iman, maka dia akan menjadi yang paling afdal. Okey, harap jelas tu kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Rasanya jelas. Okey, jadi di sini kita bila bincang benda ni, kita akan timbul satu lagi benda. Lebih-lebih pada hari Jumaat ni, kita timbul satu persoalan. Jadi kita tengok keadaan masyarakat kita ni, lebih-lebih di Malaysia kan. Di sini Alhamdulillah, di Kuwait ni kita tengok perbezaan apabila mereka sampai, dan mereka sebenarnya mereka sampai awal untuk solat Jumaat tu, mereka target saf pertama. Itu yang sebenarnya. Kerana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dia yang lain, Nabi kata lau ya'lamuna ma fi as-saffil awwal ma fil nida'i was-saffil awwal. Sekiranya mereka mengetahui apa yang ada pada panggilan azan, seruan azan, melaungkan azan dan saf pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati cara illa an yastahimu alaihi lastahamu, melainkan mereka perlu mengundi untuk mendapatkan peluang melaungkan azan dan duduk di saf pertama, pasti mereka akan mengundi. Maknanya apa tu? Maknanya ganjaran yang besar pada orang yang duduk di saf pertama dan juga melaungkan azan. Tapi sedihnya kita tengok masyarakat kita lah, terutamanya di negara kita, apabila dia dah datang awal. Kalau orang yang datang lewat, tidak ada pilihan lagi untuk dia pergi ke saf pertama kan. Tapi yang ni datang awal, tiba-tiba cari tiang untuk menyandar, kononnya datang awal ke solat Jumaat, cari tiang untuk menyandar kat ujung belakang sana. Sedangkan saf pertama tu tak ada. Kita kadang-kadang tengok saf pertama tu lah yang paling last penuh. Sebab apa? Sebab orang tahu bila nak balik sembahyang Jumaat nanti susah keluar kalau duduk saf pertama. Sedangkan semua masing-masing lapar kan. Masing-masing hari Jumaat tu lah yang masak special kat rumahnya kan. Dan fikir pasal parking lah, nak balik awal. Jadi kita rugi. Sebenarnya kita rugi. Dan kita telah melawan lah apa yang Nabi sebutlah hadis ni. Nabi galakkan supaya kita pergi saf pertama, dan Nabi sebutlah hadis lain, saf pertama tu kalau kita tahu apa kelebihan yang ada padanya, kita sanggup mengundi tu. Sanggup mengundi untuk dapatkan yang saf pertama. Jadi sayanglah kalau kita tak amalkan, kita datang ke masjid awal, kemudian kita duduk ke belakang, tak kena. Okey. Jadi kita sekarang ni kita dah tahu kelebihan saf pertama tu. Kalau kita masuk awal ke masjid tu, target kita sana. Dan itulah juga target kenapa kita nakkan datang awal. Kat depan sana tu. Itu yang kita nakkan. Kita tak tahu lagi sekarang, bila Allah tunjuk pada kita amalan kita nanti, masa itulah kita akan menyesal kan. Kita akan menyesal kalau tak buat apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Jadi harapnya faham dah tu. Yang Kak tanya ni jelas ke? Harap jelas. Okey, apa lagi yang timbul daripada hadis ni?
khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Ada soalan tentang hadis ni, kita masih ada lagi 3 minit ataupun 4 minit lagi. Tak ada soalan. Kita tengok. Okey. Cek ni. Alhamdulillah jelas. Okey. Jadi itu antara perkongsian kita hari ini, kepentingan kita menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Dan untuk sebagai penutup lah, kita sambung insyaAllah hadis yang lain pada minggu hadapan. Kerana macam Syuman selalu cakap, kalau kita nak masuk bincangkan sesuatu hadis dan masa tidak mencukupi, tidak layak bagi hadis tersebut untuk dibincangkan secara al-ajal, orang Arab panggil, secara tergesa-gesa. Tidak boleh. Kita kena duduk relax, tengok betul-betul hadis tu macam mana kan, bagi hak dia, bagi hak kepada hadis tu seperti mana yang sepatutnya. Kerana hadis-hadis ni bukan perkataan orang biasa, perkataan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita nak bincang secara betul. Dan di sini sebagai penutupnya, kita tutup dengan satu hadis selagi masih ingat ni tentang bahayanya percampuran dan fitnah antara perempuan dan lelaki ni, yang mungkin akan berlaku sekiranya mereka hampir, yang kita pandang remeh. Sebenarnya jika terkeluar pada mulut Nabi tu, kita tak faham lah benda tu penting. Nabi kata apa? Ma taraktu ba'di, tidak aku meninggalkan selepasku fitnah. Okey, fitnatan, satu fitnah, asyaddu 'ala rijal, yang paling dahsyat ke atas orang lelaki, min fitnatin nisa, melainkan fitnah orang perempuan. Maknanya yang paling bahaya, fitnah yang paling bahaya yang Nabi kata selepas dia akan berlaku kepada orang lelaki adalah fitnah perempuan. Jadi hati-hatilah kalau kita boleh, kita nak ajak makan ke apa ke kan. Tak boleh sebenarnya. Ajak makan tu sunat. Yalah kalau kita fikir atas niat nak, sebab ajak makan general sangat kan. Ada sebab hari jadi, ada sebab macam-macam lah yang menyebabkan benda tu berbeza hukum pula kan. Tapi kan contoh kita buat tu yang mubah, yang boleh, dan ajak orang makan. Kalau kita ajak semua, kalau ajak geng-geng kaya saja pun jadi benda lain pula kan. Sebab bagi makan ni pada orang yang memerlukan, itu yang Nabi suruh makan. Nabi suruh bagi makan, bukan pada orang yang dah tak memerlukan. Okey, ada 1 minit lagi. Jadi kita fikir, kita cakap okey, bagi makan secara biasa adalah sunat. Kita kata sunat, bagi makan pada orang kan sunat. Tetapi kita nak lakukan perkara sunat, pada waktu yang sama melakukan perkara haram, sunat tu akan jadi haram. Kerana melakukan perkara sunat disuruh dan tidak diwajibkan, tetapi menjauhi perkara haram diwajibkan ke tidak? Diwajibkan. Mana satu kita perlu lebihkan? Kita perlu lebihkan mengelak mudarat dan juga mengelak melakukan perkara haram. Jadi apa sahaja perkara sunat yang kita nak lakukan, jika ada perkara haram di dalamnya, jangan kita tertipu dengan perkataan sunat tersebut. Menolak yang haram adalah lebih wajar dan lebih utama. Jadi kita harap apa yang kita kongsikan hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ganjaran pahala yang baik bagi kita di neraca kita kelak, kerana kita mendengar dan mengamalkan apa yang betul dan tidak menjadi hujah ke atas diri kita kerana mendengar dan tidak mahu mengikutinya. Kita sambung pula perjumpaan ini minggu hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih pada akak-akak dan abang-abang yang sudi hadir mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.